Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan atau menyempurnakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan pertanggungjawaban kita kepada Allah, dan kita berdoa supaya kita istiqamah sehingga ke akhir hayat menjadi seorang yang akan terus kekal dengan janji kita kepada Allah bahawa kita tidak akan mati melainkan hanya dalam keadaan seorang muslim. Inilah yang saya kira menjadi sangat penting, yang menyebabkan kita merasa sangat khawatir terhadap hal ehwal masyarakat Islam yang ada sekarang, kerana kita tidak dapat mengelakkan daripada mengakui bahawa apa yang berlaku kepada masyarakat Islam akhirnya akan memberi kesan kepada diri kita secara peribadi. Oleh kerana kita tidak hidup dalam keadaan pulau-pulau berasingan, bahawa kita ni diwujudkan sebagai makhluk yang hidup saling berkait dan saling berhubung, maka untuk tidak mempedulikan apa yang berlaku kepada masyarakat kerana kita berasa bahawa masyarakat itu tidak ada sangkut paut dengan kita, itu adalah tanggapan, itu adalah pemikiran yang salah. Ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan persoalan umat secara masyarakat, secara kolektif, itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang menyentuh tentang hal-hal yang bersifat peribadi. Sebab itu kita lihat seruan ayat-ayat Al-Quran lebih menunjukkan kepada kalimah-kalimah yang bersifat majmuk. Bila diseru kepada manusia itu bukan dengan kalimah mufrad. Kebanyakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menyeru kepada manusia secara ramai, secara masyarakat. Kerana apa? Apa yang berlaku pada masyarakat itu pasti akan memberi kesan kepada kita, walaupun kita berasa kita tidak mau keluar rumah, tidak peduli apa yang berlaku jiran tetangga, tidak peduli apa yang berlaku kepada anak muda yang duduk di sekitar kita, tidak peduli kepada masalah orang susah yang di luar rumah kita, tidak peduli kepada orang yang ditindas, yang dizalimi di luar daripada rumah kita. Kita berasa kita selamat, kita berasa kita tidak ada urusan apa-apa. Daripada tuntutan rukun Islam, mengucap dua kalimah syahadah, kemudian kita diwajibkan untuk menunaikan solat, kemudian kita dituntut untuk berpuasa, kemudian kita diwajibkan untuk membayar zakat,
kemudian kita diminta setelah kita berkeupayaan dan penuhi syarat untuk menunaikan haji, hanya puasa saja yang boleh kita katakan itu urusan peribadi, persendirian. Tetapi yang lain daripada mengucap 2 kalimah syahadah yang mesti disaksi oleh orang lain, yang kita guna penyaksian itu, hendaklah berdepan dengan orang sampailah menunaikan haji. Semuanya berkaitan dengan soal masyarakat. Solat, walaupun akhirnya dikatakan solat seorang diri pun boleh dikatakan sah, tetapi kita mesti ingat Rasulullah SAW pernah memberi amaran dengan penuh marah bahawa hampir-hampir dia hendak membakar rumah mereka yang tak datang solat berjemaah. Maknanya penekanan solat dan kemasyarakatan tak boleh kita perkecilkan. Kefarduan kita membayar zakat, itu ada hubungan kita dengan orang lain, ada hubungan kita dengan orang susah, ada hubungan kita dengan pendapatan yang kita raih daripada kerja kita, tetapi di dalamnya itu ada hak orang susah. Demikian ketika kita mengerjakan haji, kita diminta untuk menunaikan setelah kita cukup syarat keuangan, kesihatan tubuh badan dan tidak terikat dengan apa-apa bebanan, hutang dan sebagainya. Kemudian kita menunaikan suatu muktamar tahunan untuk kita bersidang di Mekah Al-Mukarramah, untuk kita bermuktamar di Mina, untuk kita menjenguk dan mengambil tahu yang disebut syu'aiban wa qabail, bahawa Allah menjadi kamu berpuak-puak dan berkabilah, berkenalanlah kamu. Bermaksud apa? Itu adalah soal tanggungjawab kemasyarakatan umat di seluruh dunia. Kamu ada kaitan, kamu ada tanggungjawab. Maka kalau kita faham begitu, tuan-tuan dan puan-puan, kuliah yang saya diminta untuk berbincang pada malam ini judulnya ialah isu cabaran umat Islam. Kenapa dipilih cabaran semasa umat Islam ini sebagai tajuk? Alasannya seperti yang saya sebut tadi, kalau kita tidak ambil tahu, kalau kita tidak ambil peduli terhadap hal ehwal yang sedang berlaku dalam masyarakat dan umat Islam, akhirnya mau tidak mau, lambat laun, kesan daripada apa yang berlaku dalam masyarakat itu akan sampai kepada diri kita. Sebab itu hadis yang menyebut laisa minna, tidak bersama kita, tidak terkelompok dalam orang-orang yang disebut oleh Rasulullah